شيخنا الشيخ محمد سعيد بن عمر رحمه الله تعالى، وإلى شيخنا الشيخ إسماعيل بن عمر حفظه الله تعالى. شلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نسألك من رجل الله العظيم الذي ملكني عرش الله العظيم وقام به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذكر عظيم وعلى نبي الله العظيم بقدر عظيم ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم. صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا خلق عظيم. وسلم عليه وعلى مثل ذلك وجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعله يا ربي روحا لذات من جميع جفن قبل آخره يا عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah kurnia rahmat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat teruskan pengajian kuliah subuh kita. Dan pertama sekali saya mohon maaf kerana terlewat sikit. Dapat maklum balas lewat tadi ni. Subuh tadi pun tengok telefon. Orang azan subuh pun tengok telefon, tu yang terlewat sikit begini. Jadi insya-Allah pagi ni sambungan pengajian kuliah bulanan kita bagi kitab Tafsir Nurul Ihsan, sambungan muka surat. Muka surat. Ya ayyuhan nas. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah kita selesai membahaskan ciri-ciri orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti ciri-ciri orang musyrikin, dan diakhiri dengan golongan yang ketiga yang paling banyak adalah golongan munafik. Golongan-golongan orang-orang munafikin, orang-orang munafik. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala meneruskan dengan firman-Nya, menyeru manusia supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kita kena faham, kalau datangkan bagi orang yang mengaji ilmu Quran ataupun ilmu usul tafsir, bila didatangkan ya ayyuhan nas, maka menunjukkan ayat ini adalah ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan di Mekah. Ya ayyuhan nas, ayat ini turun di Mekah. Ayat ni. Kalau kata ayat yang turun di Madinah, dia akan datangkan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dia datangkan dengan ya ayyuhan nas, maka ayat ni kita faham bahawasanya ayat ini adalah ayat yang berkaitan, ayat yang diturunkan di Mekah, dan dia berkaitan tauhid, mengajak manusia supaya meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai segala manusia, sembah oleh kamu akan Tuhan kamu yang menjadikan kamu, walladzina min qablikum, dan menjadikan segala mereka yang dahulu daripada kamu. Allah Ta'ala perintah, wahai manusia. Bila sebut kata wahai manusia ni, semua bukannya sekadar orang yang mana yang mengaji saja, ataupun orang yang main masjid saja. Bahkan dia menyeluruh semua manusia. Semua manusia yang Allah Ta'ala perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini Allah Ta'ala ciptakan tujuannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Pada manusia ni Allah Ta'ala ciptakan bagi dia ni mempunyai dua kelebihan daripada makhluk lain, iaitu Allah bagi manusia ni ada akal, dan manusia ni ada nafsu. Dia ada dua. Adapun makhluk lain, antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala ciptakan yang tak ada nafsu dan tak ada akal. Akal pun tak ada, nafsu pun tak ada. Apa dia? Batu, kayu. Batu ni yang mana dia tidak ada punyai akal. Akal pun tak ada, nafsu pun tak ada. Batu pasir tanah. Ada yang Allah Ta'ala ciptakan ada nafsu saja, tak ada akal. Apa dia ada nafsu saja, tak ada akal? Binatang. Pasal itu binatang ni tak boleh fikir. Tak boleh fikir. Binatang ni, lembu, kerbau tak boleh fikir. Dan apa yang punyai daripada ini, yang mana binatang punyai nafsu saja, tidak ada akal. Sebab tu kadang-kadang orang sembelih kawan dia di tepi dia pun dia pun tak tahu. Pasal apa? Dia tak ada akal. Itu dia nafsu saja. Ada yang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dia punyai akal saja, nafsu tak ada. Akal ada, nafsu tak ada. Siapa dia? Malaikat. Malaikat dia punyai akal dan tak ada nafsu.
Sebab tu malaikat ini tak tidur. Malaikat ni tak makan. Malaikat ni dia tak minum. Malaikat ni dia tak mengawan. Malaikat dia tak ada lelaki perempuan, tak ada jantan betina. Jadi dia Allah Taala hanya bagi dia nak akal saja, bagi dia akal saja. Nafsu tak ada. Dan bila ada akal, dia hanya ada akal dan nafsu tak ada. Dan dia melakukan amal ibadat dia buat biasa, tak ada lawan nafsu dia. Adapun manusia dan jin Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ni, yang mana manusia ni punya akal ini, kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jin Allah Taala ciptakan untuk menyembah Allah. Manusia Allah Taala ciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang membezakan manusia dan juga makhluk-makhluk lain ini, manusia punya akal, manusia punya nafsu. Setiap kali manusia nak melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu dia kena lawan nafsu dia. Kita nak mai masjid pagi tadi, lebih dulu kita kena lawan nafsu. Aku biasa ya. Alhamdulillah kita dah rak dah. Kalau mula-mula dulu ni Allahu akbar, berat juga. Berat juga kita sikit nak boleh istiqamah sampai lah ni. Kita nak bangun untuk solat sunat tahajud tiap-tiap pagi pun lebih dahulu kita kena lawan nafsu. Kita nak buat apa-apa amal ibadat, terlebih dahulu kita kena lawan hawa nafsu kita. Dan apabila kita mempunyai kedua-dua ini, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan yang membezakan kita dengan dua ini, iaitu adalah dengan ilmu. Malaikat dia surrender dalam bab ilmu. Sedangkan malaikat, Masya Allah, mereka ni punya akal, nafsu tak ada. Tapi dalam bab ilmu adalah membezakan segala-galanya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita akan bahas nanti, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat-ayat seterusnya lagi. Wa 'allama adama al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Apa jawaban malaikat? Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang mana malaikat kata maha suci, mu ya Allah, la ilma lana, kami tak tahu. Pasal apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi Allah Adam alaihi salam, wa 'allama Adam al asma'a kullaha, semua nama. Yang ni payuk besar, yang ni payuk kecil, yang ni lembu, yang ni kebau, segala apanya, semua Allah Taala dah ajar dah. Kemudian Allah Ta'ala bentangkan kepada para malaikat, kamu sebut satu-satu benda ni berkaitan ilmu, semua ilmu. Apa jawaban malaikat? Qalu subhanaka, kata mereka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana, kami tak tahu kecuali apa yang kamu ajarkan kami. Cakap itu dia. Jadi yang membezakan manusia yang punya akal dan juga nafsu berbanding yang mana malaikat yang hanya punya akal, berkaitan berdasarkan ilmu. Begitu jugalah kalau kita tengok makhluk yang lain, binatang. Binatang lagi teruk, dia tidak ada akal dan hanya punya nafsu. Jadi binatang ini hanya dia boleh menerima ajaran, tapi dia tak boleh mengajar. Terima boleh. Pasal itu kita ajak beruk boleh naik nyok. Kita ajak lembu boleh masuk kandang. Kita ajak kambing boleh balik kandang. Kita ajak semua lembu ni, binatang-binatang ni, tu kata kehebatan manusia. Manusia bukan sekadar boleh mengajak manusia, binatang pun dia boleh mengajak. Dia ajak naik nyok.
Dia boleh ajak beruk naik nyok. Dia boleh ajak apa lembu balik kandang. Boleh ajak. Tapi lembu tadi, beruk tadi, dia tak boleh nak ngajak kawan-kawan dia. Ambil beruk letak itu, beruk, mu hajar kawan kamu macam mana nak naik pokok nyok. Dia tak boleh ajak. Contoh kita kata lembu. Lembu kita tengok, kalau kata ibu lembu tu bubuh dari tengkok, tarik mudah aja. Anak dia, kita tengok kalau kata dalam umur setahun, anak dia dah mula nak liak apa semua, cuba kita ambil tali buah di tengkok dia. Sedangkan dia tengok mak dia kena tarik macam ni. Bila dia kena saja tali, dia melompat. Dia memberontak. Mak dia tak mampu ajar, nak salah tarik lah. Nak salah lawan macam mana. Bila lekat tali di tengkok, memang tak lari. Mak dia tak ajar. Sebab tu, kehebatan manusia punya ilmu yang mana dia boleh mengajak orang. Pasal itu, kita ada ilmu, kita kena ada usaha untuk mengajak. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu ilmu kita belajar dan kita kena beramal. Sejauh mana kita mengaji, sejauh mana kita belajar, dan kita kena amal ilmu kita. Orang yang mana yang mengaji tak beramal, mu'azzabun min qablihil wasal, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum daripada penyembah berhala. Dia kena azab awal lagi daripada penyembah berhala. Orang yang ada ilmu tapi dia tak amal dengan ilmu dia. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kita syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi akal. Bila Allah bagi akal kepada kita, syukur dengan menuntut ilmu. Dan ilmu untuk diamal. Bukan ilmu untuk kita bangga. Bukan ilmu untuk kita cari makan. Tidak. Ilmu ni yang paling utama adalah ilmu untuk kita beramal. Tapi akhir zaman, benda ni semakin hari semakin hilang. Semakin hari semakin pupus. Semakin hari semakin lenyap. Tu kita sama-sama kena beringat. Sama-sama kita kena beringat benda ni. Allahu Akbar. Akhir zaman semakin hilang, semakin kurang. Orang ada ilmu, kadang-kadang dia berbangga dengan ilmu dia. Tak patut kita nak bangga dengan ilmu. Dia kata, aku ni punya master, aku punya PhD, aku ada gelaran itu, gelaran ini. Tak patut kita ni nak bangga dengan ilmu yang mana yang kita ada. Tak patut. Tak patut sangat. Ilmu bukan untuk dibangga. Ilmu bukan untuk kita ni nak cari makan. Dah. Pasal itu saya cukup anti kalau kata orang yang mana yang menjadikan medan dakwah sebagai tempat cari makan. Amai kadang-kadang tu bila kita jumpa ustaz, contoh kita kata dia Pulau Pinang, dia dalam pulau. Panggil mai mengajar ataupun panggil mai ceramah di masjid Sungai Limau ni. Pihak masjid bagi 500 contoh. Dia marah. Dia kata, hampa ingat aku main ni kata pakai ayat sejuk kan? Ayat dia. Dengan tolnya, dengan minyaknya. Paling-paling kurang hampa kena bayar kat aku 1,200. Ni dengan driver lagi. Hampa ingat aku main ni pakai ayat sejuk kan? Tu dia ayat dia. Pasal apa kita ni nak meletakkan. Pasal itulah saya ingat guru saya masa duk ngaji dulu bila nak hijrah keluar. Apa dia kata pesan kat saya? Dia kata, mu Mazki, mu jangan mengajar lagi mu tak kaya. Dia ayat gitu. Kita duk pondok kan? Kita duk pondok nak kaya macam mana? Memang kita tak ada apa. Kita tak ada apa duk pondok kan? Dia kata, mu jangan mengajar lagi mu tak kaya. Tanya pasal apa tu? Takut tak ikhlas. Pasal itu kita ingat Allah yarham al-syahid Ustaz Ibrahim Mahmud. Ataupun terkenal dengan Ustaz Ibrahim Libya Memali.
sehingga Allah pilih dia sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hebatnya Ustaz Ibrahim Mahmud. Satu ketika tu kita kata seorang pejuang, dia sampai tahap pensyarah dan sebagainya, tinggal semua medan tu, balik di kampung buat kerja dakwah. Bila dia duduk, biasalah orang yang mana yang pejuang, orang yang buat kerja agama ni, kefakiran tu menjadi perkara biasa. Satu hari, satu dia tinggal habis semua medan-medan dan sebagainya, dia balik mai ke Memali ni, dia mengajak. Bila dalam keadaan dia mengajak, satu hari dia nak pi mengajak di satu tempat. Bila nak pi mengajak ni, isteri dia, Ustazah Salihah, isteri dia ni kata kepada dia, bang, rumah kita ni beras tak ada. Beras tak ada. Dalam dia nak pi ke mengajak ni, tengah dalam on the way nak pi mengajak ni, teringat, tak apa, masya-Allah, sekejap lagi aku pi mengajak, sekejap lagi orang bagi sampul kat aku. Bila bagi sampul kat aku, bolehlah balik beli beras. Tu saja, lipat balik. Lipat balik ke rumah, niat semula. Pasal itu bab niat ni sangat-sangat penting. Balik rumah, niat semula. Pasal apa? Sebab tadi ada lari niat sikit. Pasal itu tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena jaga perkara ni. Semoga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak patut kita ni nak bangga. Sebab tu daripada ilmu kita sejauh mana kita amal. Lalu kita tengok kadang-kadang budak-budak yang mana yang peringkat mengaji universiti dan sebagainya, Masya Allah, Alhamdulillah, ilmu mereka sangat banyak, tapi bab amal dia kurang. Sebab itulah akhir zaman ini keutamaan mengaji ilmu tasawuf tu sangat tinggi. Terutama di pondok-pondok. Kami di pondok, kita penekanan ilmu tasawuf tu sangat kuat. Ilmu tasawuf ni sangat kuat yang kita tekan. Sebab apa? Dalam penerapan supaya pelajar-pelajar ini amai ilmu. Kita tak mau dia mengaji saja, ilmu tak ramai. Kita nak dia mengaji, biar walaupun ilmu tak banyak mana, tapi ilmu yang sedikit tu dia ramai. Tak guna kalau kita mengaji ilmu yang banyak tapi kita tak ramai. Sebab Allah Ta'ala perintah kita supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang menciptakan kita, dan yang mana yang menciptakan juga mereka-mereka yang sebelum daripada kita, menciptakan daripada Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah iaitu dunia ni kiamat. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu terpelihara daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala dengan kamu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bagi kamu itu bumi itu hamparan. Bumi ini terhampar, luas. Luasnya bumi. Luas bumi ni tu pun tak boleh nilai lagi dengan syurga. Pasal itu tuan-tuan, orang yang mana yang mati ni, mereka ni sangat nak kepada pahala. Tiap-tiap orang yang mati seperti mana orang yang lemah di tengah-tengah lautan. Menanti-nanti doa daripada keluarga, doa daripada anak, doa dan sebagainya, pahala daripada anak. Yang tazru da'wati ahlillah. Fa'iza lahiqat, apabila anak dia buat kebajikan, walaupun dia buat kebajikan tu sikit,
kanat lahu khairu minad dunya wa ma fiha. Ia adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isi dunia. Nah, seluruh isi dunia. Dunia ni kecil sangatnya. Nah, kecil tak? Sebab itulah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, kita baru habis bulan Rejab baru ni. Cerita Isra Mi'raj ni panjang. Saya kalau buat diskusi ataupun saya buat perbahasan berkaitan Isra Mi'raj ni secara lengkap makan masa dalam 10 jam. Cerita. Kita cerita aja saja 10 jam Rasulullah lalui. Lagi banyak. Paling ringkas, paling ringkas boleh buat 2 jam. 2 jam ni pun tak hurai banyak. Hanya ambil poin-poin dia. Banyak kadang-kadang kita ni cerita pasal Isra Mi'raj, kita panggil ustaz-ustaz mai cerita, mai ceramah Isra Mi'raj, kadang-kadang tu sampai setakat Isra ya. Maksudnya bila Isra ni daripada Rasulullah semua bangun tidur pada Rasulullah dibelah dada, dinaikkan borak sampai Masjidil Aqsa setakat tu ya. Masa habis tak ada naik sampai ke Mi'raj. Sebenarnya rahsia pada Mi'raj tu yang sangat besar. Macam-macam termasuk di antaranya 15 munajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah munajat dan Allah Subhanahu wa taala bagi 15 hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak. Saya tak mau sebut sini. Saya dah sebut kata apa? Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah tengok rupa Jibril yang sebenar. Tengok rupa Jibril yang sebenar. Pasal apa yang pergi tengok di sana? Sebab di dunia ni tak ada tempat untuk Jibril nak tunjuk. Mai stadium Kulim pun tak boleh tunjuk rupa dia yang sebenar. Pi ke stadium Bukit Jalil pun tak boleh tunjuk lagi rupa dia yang sebenar. Pi Lautan Hindi pun tak boleh tunjuk lagi rupa dia yang sebenar. Dia mai tu dengan jelmaan dia. Rupa dia yang sebenar Jibril tunjukkan di hadapan Rasulullah di Sidratul Muntaha. Apa dia Sidratul Muntaha ni? Pokok bidara. Sidra tu adalah pokok bidara. Salah satu pokok di syurga adalah pokok bidara. Kita tanam pokok bidara tak kubur untuk mandi mayat. Sebenarnya pokok bidara ni Masya Allah sangat istimewa. Panjanglah saya tak mahu sebut saya pokok bidara tu. Macam mana pokok bidara di atas tu, Sidratul Muntaha tu, yang mana dia ni punya daun dia, selai-selai daun dia tu lebih besar daripada telinga gajah. Selai-selai daun. Dan daun dia pula warna-warni. Ketika mana angin bertiup, warna-warni tu dia akan bercokok lagi nampak indah. Besar mana pokok Sidratul Muntaha ni, sekiranya seseorang itu naik kuda yang paling laju, lalu lintas di pokok bawah Sidratul Muntaha tu, daripada hujung ni sampai ke hujung sana 70 tahun baru habis. Lintas bawah ni saja 70 tahun dengan kuda yang paling laju baru habis. Di situ baru Jibril tunjukkan rupa dia yang sebenar. Macam mana? Dengan dia buka. Dia ni Jibril ni Rasulullah kata mempunyai 600 sayap. Daripada 600 sayap itu Jibril buka satu sayap. Dan 599 lagi tutup tak buka. Yang mana satu sayap yang dibuka oleh Jibril itu telah menutupi 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tutup semua, tak nampak. Rasulullah terpegun dengan ciptaan Jibril, Masya Allah. Sampai Rasulullah tanya, "Hei Jibril, ada lagi tak makhluk yang lebih besar daripada kamu?" Jibril kata, "Ada." Siapa dia? Sahabatku Israfil. Ni hak nak tiup sangkakala. Sahabatku Israfil. Israfil ni macam mana? Kata Jibril, dia juga punya sayap 600 macam aku.
Dan 600 macam aku ni, sekiranya dia buka satu sayap, 599 lagi tutup. Satu sayapnya menyamai 600 sayap aku. Tu. Nah, jadi kita bandingkan, dunia ni sebenarnya kecil. Sebab tu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tunjukkan syurga kepada dia. Syurga Allah Subhanahu wa taala ni macam mana? Allahu Akbar. Rasulullah kata tak pernah dipandang oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terfikir dengan otak. Otak tak biasa nak fikir. Otak tak pernah nak gambar. Setakat lah ni kita gambarkan syurga tu macam mana. Nah, agak-agaklah kita semua muslimin muslimat, nah, kita gambarkan syurga ni macam mana. Ada bidadari. Tu. Bidadari ni Allahu Akbar, cantik, segak, comel. Nah, sampai darah duk berjalan ni nampak. Nah, ada mahligai, Allahu Akbar, mahligai dicipta, dibina bukan daripada semen, bukan daripada batu, tetapi daripada permata yakut. Besarnya Allahu Akbar, pintu pun berpuluh-puluh pintu. Dengan mahkotanya. Begitu jugalah dengan taman-taman syurga, buah-buahan syurga, kenderaan syurga, mangkuk pinggan syurga. Semua tu yang mana yang setakat kita bayang tu tak betul lagi. Nah, setakat kita boleh bayang cantik macam mana sekalipun, tak betul lagi. Syurga ni berkali ganda lagi daripada apa yang kita bayangkan. Pasal itu tuan-tuan, walaupun orang tu nanti masuk syurga pun dia akan menyesal. Kita, kalau kata kita ni ditakdirkan menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala pun kita akan menyesal. Pasal apa? Sebab antara menyesal, kita tak berjaya berada di kedudukan syurga yang tinggi. Kenapa? Sebab di dunia kita tempat syurga yang rendah. Sebab tu dalam benda ni saya ingat kepada bagaimana kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masyhur cerita ni. Ini saya bawa pada pagi ni sebagai perkongsian kita. Umar bin Abdul Aziz ni, ketika mana dia menjadi gubernur, masa dia jadi gubernur, kehebatan dia ni di antaranya dia ada seorang pegawai dia, mudah kita sebut dalam bahasa kita ni pegawai. Kalau bahasa kita ni setpol, setpol politik. Nah, masa dia jadi gubernur, masa itulah dia pernah suruh gubernur dia, dia pernah suruh gubernur dia, dia kata kamu ambil duit ni, kamu pergi beli kain. Kain jenama sekian-sekian, kedai apa ni apa semua, dengan nilai apa semua, lalu gubernur dia pergi beli kain tu cantik, lawa, indah, comel. Dia nak pakai sebagai gahnya. Sebab apa? Sebab yang pandang dia tu adalah khalifah. Khalifah tengok dia ni semak, dia ni pakai bergelok dan sebagainya. Bila tanya dia, Umar Abdul Aziz tanya kepada pegawai dia tadi, berapa kamu beli kain ni? Pegawai dia sebut bahawa aku beli 500 dirham. Apa jawapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Murahnya kain ni. Pasal apa? Berbandingkan dia akan pakai kain ni, yang akan pandang dia tu khalifah, bahawa kain dia semak, kemas, kita kata macam MB lah, menteri besar. Bila dia pakai semak, yang nak tengok dia ni agung, yang nak tengok dia ni sultan, yang nak tengok dia ni PM, Perdana Menteri. Satu. Duk dalam berapa lama dia dinaikkan sebagai khalifah. Masa dia jadi khalifah, dia suruh lagi pegawai dia tu, kamu pergi beli baju, kamu pergi beli kain. Dia pun pergi beli kain di kedai yang sama,
dengan brand yang sama, corak yang sama, warna yang sama, rupa yang sama, harga pun sama, 500 dirham. Bila balik kat Sayyidina kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz tanya, berapa nilai kain ni? Dia kata, aku beli kain ni 500 dirham. Apa jawapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Mahalnya kain ni. Sebelum ni murahnya kain ni. Kali ni mahalnya kain ni. Pegawai dia tanya tadi pasal apa, wahai Khalifah? Padahal brand yang sama, mudah kita sebut kan, rupa yang sama, nilai yang sama, semua sama. Pasal apa kata hak dulu murah, hari ni mahal? Apa jawapan Khalifah Umar? Dulu aku buat, aku pakai sebab yang nak pandang aku tu Khalifah. Tapi kali ni yang pandang aku adalah Allah. Sebenarnya 500 dirham ini aku boleh buat macam-macam untuk menempah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Mudah kita sebut pokok tak nampak. Mudah kita sebut macam handphone ni. Yang apa dia kata handphone ni? Dia pun tak tahu, ini orang hadiah. Jadi semua kita lebih penuh orang hadiah belakang. Asal-asal kita buahlah harga 3,000. 2,000 ke 3,000. Kadang-kadang kita tengok kalau kita beli dengan harga 3,000, sebenarnya tuan-tuan 3,000 ni kita boleh buat macam-macam untuk menempah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. 3,000 kita boleh wakaf Quran. Dalam 3,000 kita boleh wakaf kapet. Dalam 3,000 kita boleh wakaf kipas. Dalam 3,000 kita boleh buat macam-macam. Tapi kenapa 3,000 ni kita beli untuk dunia? Saya tu tuan-tuan akan menyesal. Kita beli rumah banyak akan menyesal. Kita beli tanah banyak akan menyesal. Kita beli apa benda yang berbentuk dunia, semua kita akan menyesal. Sebab apa? Sebab kita hanya sikit saja. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu saya duk mengajar. Mana tempat saya kuliah, kawan-kawan saya dan sebagainya, saya mengajar hari Jumaat untuk jom kita wakaf. Alhamdulillah sekarang ni kita sedang bina asrama tahfiz tafaqquh fiddin. Sekarang ni kita buat lantai tingkat bawah. Kita buka untuk wakaf lantai tingkat bawah. Kita perlukan 200 meter. 200 meter. Jadi daripada 200 meter tu kita buka, alhamdulillah kita buka melepas, alhamdulillah adalah orang wakaf. 1 meter kita letak harga RM500. 1 meter persegi tu RM500. Masih berbaki lebih kurang 180 lagi. 20 dah orang ambil, alhamdulillah tinggal 180 meter lagi untuk 180 orang. InsyaAllah jom kita pakak-pakak azam sama-sama, jom kita pakak-pakak wakaf menempah syurga Allah. Daripada RM500 kita beli benda-benda yang kita kata hak setakat nak guna atas dunia sahaja. Jom sama-sama kita wakaf 500 tadi itu untuk kita wakaf untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita dapat menempah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Kita tak mau menyesal. So kita tanya, pasal apa mak ni rumah dia sebelah rumah aku? Rumah dia sebelah rumah aku, rumah dia buruk lagi. Harta pun tak ada. Tapi pasal apa dia duduk syurga yang lebih tinggi daripada aku duduk rendah. Sebab dia di dunia, dia menempah syurga yang tinggi. Masa di dunia, dia tempah syurga yang tinggi. Kita di dunia, kita tempah syurga rendah. Bila tempah syurga rendah, kita dapat rendah. Dia wakaf 500, kita wakaf RM1. Maka kita akan dapatlah banyak mana yang kita wakaf. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Allah ciptakan bumi yang terhampar, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Kemudian pula wa anzala minas sama', dan menurunkan wa anzala minas sama'i ma'an,
Dan menurun ia ya Allah daripada langit itu air hujan. Turun daripada langit hujan, siram bumi, kemudian pula bumi itu pula fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka mengeluar ia Allah dengan dia daripada segala buah-buahan rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kamu. Yang ni panjang lagi nak sebut ni. Satu-satu macam mana Allah Taala jadikan langit bumi sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya rasa cukup zakat tu kot. Sebab bahas panjang lagi, nanti insya-Allah kita kait dengan macam mana Allah Taala turunkan hujan daripada langit dan keluar daripada bumi itu pokok-pokok, buah-buah sampai jadi rezeki. Dan orang duk kutip rezeki Allah tapi dia memusuhi Allah. Yang tu panjang lagi kita sebut insya-Allah. Ini kita bawa kepada kuliah akan datang pun. Macam mana golongan yang menerima rezeki Allah tapi dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Yang ni bahas panjang insya-Allah. Kita tangguh, insya-Allah kita bahas pula pada selepas raya. Bulan Ramadan kalau kita ada pun slot kita tazkirah. Sekadar tazkirah, tapi kita tak tak baca kitab. InsyaAllah selepas raya kita akan sambung semula insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara iaitu kampung kita, negeri kita dan negara kita daripada menjadi PKP fasa 2, fasa 3, 4 dan seterusnya lagi. Cukup kan? 1 dan 2 ni alhamdulillah sekarang ni dah semakin pulih. Hari itu nak pulih dah sikit-sikit, tapi oleh kerana kerakusan ada orang yang mana yang gila, maka dia naik balik. Jadi insya-Allah kita sambung pula pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Summa qala allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Muslimin insyaallah sekalian, sebelum saya akhiri kuliah saya ambil kesempatan sikit. Yang pertama apa yang saya sebut tadi, untuk wakaf lantai asrama tahfiz. Asrama tahfiz pondok. Jadi insyaallah sama-sama kita pakai ambil rebut peluang ni. Sama ada nak pergi pondok sendiri pun boleh. Pagi ni insya-Allah saya dari pondok sampai di kampung 10-11 insya-Allah ada belum Jumaat. Ataupun nak kumpul-kumpul dulu pun dan pergi serah sekali daripada pihak masjid pun insya-Allah sama-sama kita rebut peluang untuk menempah syurga Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita wakaf untuk diri kita dan juga keluarga kita insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan, di belakang tu hari ini saya bawa sikit jualan aman. Sebagai untuk membantu muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah. Iaitu saya bawa pada pagi ini insya-Allah gula. Gula ni yang dikenali sebagai gula kosong ataupun gula O, gula yang tak beracun. Saya bawa sebab kita banyak duk minum gula beracun. Saya ni memang agak jaga dalam perkara ni. Bila Tok Guru pesan kata, kita ni orang muda yang kerja kita banyak dan sebagainya, pakat jaga kesihatan. Jadi gula yang mana yang kita duk makan lalu tuan tu, gula putih tu, kalau kata doktor-doktor dalam bahagian medik mereka sebut kata apa, istilah gula putih ni sebagai racun putih. Dia beracun. Budak-budak makan gula banyak reput gigi. Orang tua makan gula banyak reput kaki. Kampung saya panggil penyakit ni penyakit diabetes. Kalau kena dia memang kena kerak betis. InsyaAllah. Jadi kita duk makan ubat kena hak yang cik manis dah. Makan ubat cik manis, makan gula tu. Makan ubat makan racun, makan ubat makan racun, makan ubat makan racun. Bila tak insya-Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi gula tu, kalau gula yang putih biasa tu tuan-tuan, gula tu racun. Antaranya dia cepat rosak.
Kalau kita berjual ayam, jual teh pagi, petang dah masak. Jual pagi, petang masak. Satu lagi, kalau kata ayak teh bekas kita mencuh tu tumpah ke tepi tu, semut cepat urut. Semut ni dia cukup, dia benda rosak, dia cukup. Sangat-sangat suka kepada benda yang macam tu. Benda-benda racun ni. Nah, sebab itulah kalau madu kita tengok, madu asli tu, kalau kata betul-betul yang madu manis dia tu daripada bunga dan sebagainya tu, semut tak kau. Sebab apa? Tu dia ubat. Tapi kalau kata madu tiruan yang dimasukkan gula, tumpah sikit aja, semut akan urut. InsyaAllah. Jadi adalah hamba Allah, kawan-kawan kita buat gula ni yang berasaskan daripada manis jagung. Yang mana manis dia ni 10 kali ganda berbanding manis gula tepung. Tapi dia tak beracun. Kita bancur ayam tu, kita buat sikit ya. InsyaAllah tuan-tuan, belakang tu saya bawa pada pagi ni. Sebab saya stokis, saya jual harga borong. Saya stokis, saya jual dengan harga borong untuk ahli yang duduk dalam masjid ni ya. Satu botol tu RM10. Botol kecil tuan-tuan, tapi menyamai 5 kilo gula biasa. Dia kecil ya. Tapi menyamai 5 kilo gula biasa. Kalau sebelum ni kita bancuh ayam 1 jam kita bubuh 10 sudu, cukup 1 sudu. Manis tip bahasa kita sebut. Tapi dia tak beracun. Kalau stevia kita bubuh banyak nak jadi pahit. Nak jadi gumana atau bahasa. Ni insya-Allah dia bahasa biasa. Tapi kita bubuh sikit cukup dah madai. Satu botol itu menyamai 50 cawan. Botol kecil tu insya-Allah. Boleh tengok belakang tu membeli sampai menderma. Sebab saya stokis, saya jual dengan harga borong, dengan harga satu botol itu harga RM10 ya. Kalau tuan-tuan pergi jumpa di kedai-kedai lain, dia jual RM20 paling murah 15. Jadi saya jual pada pagi ni untuk ahli dalam masjid saja tuan-tuan dengan harga RM10 untuk pakat-pakat kita jaga kesihatan. Jaga kesihatan kita supaya kita tinggallah tuan-tuan makan racun dengan. Terutama yang dah ada penyakit diabetes ni, tahu penyakit kencing manis ni. Kawai gula kita dengan minum tu. Yang belum ada pun insya-Allah kawailah, jauhilah benda-benda yang racun insya-Allah. Boleh tengok belakang tu tuan-tuan, membeli dan juga sambil menderma untuk dana pondok insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam, wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana futuhal arifin kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin.